Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Iman Abu Hanifah, seorang kuat beramal dan beribadah serta waraknya. Abu Hanifah selain daripada menghabiskan kebanyakan masanya di siang hari dengan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai, beliau dianggap seorang yang banyak beramal, beribadah serta zahid dan warak. Di siang hari ia berpuasa, di malam hari pula ia bersembahyang. Manakala beliau mau melakukan sembahyangnya di malam hari, beliau sentiasa berhias terlebih dahulu badannya dengan sempurna dan memakai bauan-bauan yang harum seremebak. Biarpun beliau melakukan sembahyang di dalam gelap gelita, ini ialah supaya perbuatannya itu dianggap layak dan munasabah dengan kebesaran Tuhan dan kemuliaannya. Ini Tuhan. Beliau juga dikatakan ada sehelai pakaian yang cukup mahal. Harganya kira-kira sebanyak 1,500 dirham. Pakaian yang mahal ini dipakainya semasa ia bersembahyang di malam hari, semasa orang sedang nyenyak tidur. Perbuatan beliau ini sangat menghairankan orang ramai, sehingga beliau ditegur bahawa sesungguhnya pakaian semacam ini biasanya dipakai orang semasa keramaian atau ketika menghadap raja dan sebagainya. Lalu beliau menjawab, katanya, berhias kerana Tuhan lebih utama dari berhias kerana manusia. Pernah ia berkata, kun minas sultan kama anta minan nar, tanfi'u minha wa tataba'adu anha wa la tadnu minha fa innaka tahtariqu. Artinya, jadikanlah antara anda dari sultan itu sebagaimana anda dari api. Anda mengambil faedah dari api dan anda juga jauh diri daripadanya. Jangan sekali anda hampir kepada api, oleh kerana sesungguhnya anda akan hangus. As-Sayyidi Umar ada menceritakan, katanya, Abu Hanifah melakukan sembahyang subuh dengan sembahyang isyak hanya dengan sekali berair sembahyang sahaja selama 40 tahun. Ada diriwayatkan bahawa Abu Hanifah sewaktu beliau mendakwa bacaan iaitu Iza zulzilatil ardu zilzalaha dari seorang yang membaca di dalam masjid, maka beliau terus memegang janggutnya sehingga naik fajar dari sebab berasa takut kepada Allah, sambil ia berkata, kita semua akan dibalas mengikut berat zarah. Bila ia pergi ke rumah seseorang yang berhutang kepadanya dengan tujuan hendak meminta hutang daripadanya, beliau sama sekali tidak mahu berteduh walaupun dibayar rumah orang yang berhutang itu, oleh kerana beliau tidak mahu meminta lebih dari haknya yang asal sahaja. Sedangkan bayangan rumah orang yang berhutang itu pada anggapannya suatu perkara tambahan kepada hutangnya asal. Beliau hanya mahu meminta sekadar haknya sahaja dan tidak lebih daripadanya. Suatu masa datang seorang lelaki ke tempat Abu Hanifah dengan tujuan hendak membeli kain. Lalu Abu Hanifah pun menyuruh anaknya, Himad, katanya, wahai Himad, keluarkanlah sehelai kain. Maka anaknya pun mengeluarkan kain yang dikehendaki. Itu sambil anaknya itu berkata, ketika membalik dan membuka lipatannya, sallallahu alaihi Muhammad, sebaik-baik sahaja Abu Hanifah mendengar anaknya berkata sedemikian, seolah-olah anaknya itu memuji kecantikan dan kebagusan kain yang akan dijual. Beliau pun terus berkata kepada adanya, wah, engkau telah memujinya. Beliau pun menarik balik serta enggan menjualnya kepada lelaki itu, sehingga lelaki itu
terpaksa keluar mencari di kedai yang lain, tetapi tidak juga dapat kain yang dikehendakinya. Lalu kembali semula ke tempat Abu Hanifah dengan memujuk supaya dijual kainnya yang dahulu itu kepadanya, oleh kerana ia sangat berhajat kepada kain seperti itu. Tetapi Abu Hanifah enggan menjualnya. Sebabnya ialah oleh kerana di zaman itu dianggap zaman yang masih hampir dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orangnya pun sangat kuat berpegang dengan ajaran Nabi dan panduannya Nabi. Apa-apa sahaja yang dikatakan dari Nabi maka diturut dan dipatuhinya dengan mudah. Abu Hanifah dengan perbuatan anaknya yang menyuruh nama Nabi serta berselawat kepadanya semasa membuka dan membalik lipatan kain kepada pembeli tadi, rasa tak begitu senang serta rasa bimbang. Oleh kerana perbuatan anaknya itu sebagai melibatkan nama Nabi di dalam suatu urusan atau sesuatu tempat yang dianggap boleh memikat hati sesiapa dan sebagai memaksa kepada yang mendengarnya. Khususnya perbuatan yang dilakukan oleh anaknya itu berlaku di hadapan ayahnya yang alim, yang mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang baik bila masa dan mana tempat sahaja. Pada pandangan Abu Hanifah, jika dilakukan perkara itu pada kebenaran, maka tidak ada apa-apa halangan. Tetapi sebaliknya, jika diambil kesempatan melakukan pada keburukan atau kejahatan, maka besarlah pula padah dan bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.